Video ni cikgu nak ajar tentang macam mana nak rekod dalam ledger dan juga macam mana nak sediakan imbangan tuga. So ledger dan imbangan tuga topik dia. So kita tengok ledger dulu. Apa erti dia ledger? Ialah satu buku yang di dalamnya mempunyai pelbagai akaun-akaun. Yang diguna untuk merekod urus niaga perniagaan. It's a book for you to record urus niaga. So account pula merujuk kepada rekod ringkas bagi urus niaga yang telah berlaku. So when people look at the account, then dia dapatlah tahu from the account apakah urus niaga yang telah berlaku. Contoh dia katakan ni account bank. So account bank, let's say in account bank, the debit side menunjukkan wang masuk, the credit side menunjukkan wang keluar dari bank. Ini masuk wang dalam bank. So, when people look at the account bank, dia tengok dekat sini, January 1 modal 5,000. So, people know actually company ni baru start business pada January 1, dan the pemilik melaporkan modal sebanyak 50,000 and the money is inside the bank. So, you can see, just macam ni simple dan people sudah dapat banyak maklumat dari dan January 5 dia adanya tulis sini jualan dan 5,000. So from here people who knows the account, they look at the account bank, dia tahu pada 5 hari bulan company perniagaan ada jual barang niaga dan dia dapat hasil, the money from the jualan barang niaga ialah dia dapat wang 5,000 and the money is inside the bank. So pada Januari 3, the company keluarkan wang dan membeli perabot untuk kegunaan perniagaan ini. Perabot. Dia beli perabot 2,000. Dan pada Januari 5, ada ambilan erti dia. From here people know that the pemilik come and ambil the barang. Ambilkan wang tunai dari bank untuk kegunaan pemilik itu sendiri. Sebanyak RM800. So you see, actually account is a record, ringkas, mengenai apa yang telah berlaku. So people look at the account, people know apa sudah berlaku, urus niaga yang berlaku dalam perniagaan itu. So hari ini cikgu nak ajar macam mana nak buka account lah. So account pada asas dia ada debit, ada kredit. Kalau dia account bank, debit erti dia wang masuk dalam bank, kredit erti dia wang keluar dari bank. Dan dia ada 3 kolom for each side. Ada tarikh, butir dan jumlah. Butir ini menerangkan apakah the money come from. And let's say debit side got 5,000. So butir ini menerangkan dari mana wang itu datang. So adalah daripada jualan barang niaga. So butir ni adalah kena pendek dan merupakan nama akaun yang lain. Dia tak boleh panjang-panjang. Let's say the money is jualan barang niaga. So you just put jualan, people is understood. Tak boleh tulis jualan barang niaga. No such account. So what we write in the butir actually is the name of the account. Contoh dia perabot. So kita tak letak membeli perabot. Just perabot is enough. Butir dia kena short dan tepat. Actually butir ialah nama account. So cikgu nak explain macam mana nak rekod urus niaga dalam account. So kita menggunakan satu sistem. Sistem ini dinamakan sistem catatan bergu. Dan di mana you tengok sini, bergu erti dia 2 kali lah. Catatan erti dia record, you catat. So erti dia setiap urus niaga akan dicatat sebanyak 2 kali. Biar bergu. Catat 2 kali. So sekali di bahagian debit, one debit side, dan sekali lagi di bahagian kredit. Dengan tarikh dan jumlah yang sama, tetapi adalah pada akaun yang berlainan. So tarikh dia sama, jumlah sama, tetapi one account is debit, the other account is credit. Bukannya account yang sama. Contoh di sini.
Ya, katakan Januari 1 dia mulakan perniagaan the money inside the bank, right? 50,000. So we write there modal, kerana dia akaun modal mewakili akaun pemilik kan. I see the money is from pemilik, then we put there akaun modal. Okay, so kita mengamalkan sistem catatan bergu. So debit side we write in account bank, kita rekod di sebelah debit, dan satu akaun lagi ialah akaun modal lah, and we will write in record di sebelah kredit. Okay, one debit, one credit. Okay, sama dengan perabot. Okay, kita keluar wang, bank keluarkan money from the bank beli perabot kan. So satu akaun lagi ialah akaun perabot lah. Akaun bank you credit, dan satu akaun lagi ialah akaun perabot debit side. One credit, one credit, one debit. But akaun yang lain, satu akaun bank, satu akaun perabot. Okay, must be two different account. Tapi tarikh sama, jumlah sama. So then you must have a question. Account nak bila kita perlu rekod di debit, bila kita perlu rekod di kredit. Okay, senang saja kita ikut hukum ni, hukum perakanan. Katakan ni ialah account. Okay, apa-apa aset akan rekod di sebelah debit. Then opposite asset is liability, so liability akan direkod di sebelah kredit. Dan apa-apa yang belanja, akaun belanja, let's say this is akaun belanja, seperti belanja sewa, belanja insurans, akan direkod sebelah debit. Kalau dia adalah akaun hasil, that means kita akan rekod di sebelah kredit. Contoh dia, okay, macam aset kan. Tadi cikgu kata dia beli aset kan. So account bank, dia keluar money, you put in perabot. So another account is account perabot. Perabot adalah aset. So when you debit, you sini kredit, account perabot akan debit lah. So dia debit asset. Okay, so kita tengok yang ni, jualan. Account bank you debit kan. So another account is account jualan. Jualan is the hasil. So it will be in credit side. Account jualan will be in credit side. So it's hasil, credit. Okay. Then so ada 4 ini sangat penting. Kalau dia account asset, mesti you record in debit. Kalau dia belanja, mesti in debit. Contoh dia, kalau dia guna bank bayar belanja sewa, so the money goes out kan. So you write there belanja sewa, katakan RM500. So another account is account belanja sewa lah. So belanja sewa is belanja, so mesti account belanja sewa mesti record sebelah sini debit. Okay, jadi inilah 4 hukum dia. Cikgu ulang lagi sekali. Kalau dia asset mesti debit, kalau dia liability mesti credit, kalau dia belanja debit, hasil mesti kredit. Then debit side can also means that masuk, credit side can also means that keluar. Maksud dia, tapi ini hanya betul untuk akaun tunai, akaun bank. Kalau asset, liability, bukan. Ya, dia hanya untuk tunai dan bank saja. Jadi supaya anda lebih faham, cikgu bagilah contoh soalan. Okay, katakan Januari 1 mulakan perniagaan dengan memasukkan wang tunai 20,000 ke dalam bank. Okay, dia mula perniagaan masuk wang tunai 2,000 ke dalam bank. So di sini keywords dia ialah mula perniagaan, masuk wang dalam bank. So mula perniagaan, siapa yang mula? Pemilik kan. Pemilik melabur dalam perniagaan. So mesti akaun modal. Dan masuk wang dalam bank, so akaun bank lah. So 2 akaun. Kerana kita ni sistem catatan bergu. So ini ialah satu urus niaga. Mesti catat dalam 2 akaun. Satu akaun debit, satu akaun kredit. So you must
from one urus niaga ni point out what account you need. 2 account So account modal, account bank. Okay, juga rujuk macam mana nak catat. So account modal hari tu cikgu kata ialah account pemilik kan. So dia mesti di sebelah kredit to show that now the perniagaan hutang pemilik. So perniagaan pemilik melabur 20,000. Okay, so erti dia now the perniagaan hutang dan pemilik 20,000. So kita catat di sebelah credit side. Write the tarikh, butil and the money. Okay, butil is the money lah, money inside bank, right? So kita tulis bank. So satu account kredit, satu account mesti debit. Tarikh dia sama, Januari 1. Account modal you tulis bank. So account bank mesti tulis modal. Okay, dan jumlah dia sama, 20,000. So kita sudah mengamalkan sistem daratan bergu, satu account kredit dan satu account debit pada 2 account yang berlainan. So kita tengok pula yang soal urus niaga kedua, memberi barang niaga dengan cek 700. Memberi barang niaga adalah kita akan buka account belian. Belian di sini whatever yang you buy, you beli untuk jual, kita akan buka account belian. So it's account belian. Ini ialah cek. Cek berarti dia account bank lah. So di sini 2 bank, 2 account belian dan account bank. So kita record account bank kerana dia beli barang, wang keluar. So you sebelah kredit, tarikh dia you tulis, dan you beli untuk apa? You keluar wang untuk apa? Keluar untuk belian. You beli barang niaga. So it's account belian. So belian you write like this, credit side. So satu account lagi, account belian lah. Account belian, tarikh dia sama, jumlah sama, bank belian. So account belian you tulis bank. So people will know. When look at account belian, they know that Januari 3 you beli barang membayar cek 700 ringgit. Okay. You look at the urus niaga 3. Pemilik membawa masuk kenderaan sendiri. Pemilik tu mungkin ada banyak kereta di rumah. So dia salah satu kenderaan bawa masuk untuk kegunaan perniagaan. So itu adalah modal tambahan. Okay, modal tambahan 5,000. So pemilik account modal lah. Then dia bawa masuk kenderaan. So this one will be another account kenderaan. So catatan dia, account modal mesti kredit. As I said, dia membawa masuk kenderaan, erti dia nak perniagaan hutang. Pemilik banyak lagi. So bertambah hutang dia. So mesti debit. Okay. Nah, mesti kredit side. So tulis kenderaan. Apa yang dia bawa masuk? Kenderaan. So you tulis kenderaan. Okay. Dan satu account lagi ialah account kenderaan. One account kredit dan account kenderaan mesti debit. Modal kenderaan, kenderaan modal. Okay, mesti debit. Account kenderaan ialah aset. Ialah account aset. Jadi cikgu kata hukum, mengikut hukum, aset mesti debit side. Okay, account kenderaan mesti record di sebelah debit. So ini dia. Ini ialah account aset dan dia adalah aset, jadi kita record di sebelah debit. Okay, mengikut hukum. Dan kita urus niaga seterusnya 9 Januari jual barang dan dapat wang masuk dalam bank. So account dia ialah account jualan dan account bank. Okay, whatever lah you jual barang niaga, we will put in jualan. Okay, so ini dia. Okay, account bank, you jual barang, you dapat wang kan, you dapat money and you put inside bank. So account bank, debit side. Januari 9, 500. The money is from where? Dari mana datang 500? Daripada jualan. So the butil will explain where the money comes from.
So you put there jualan. Satu account lagi ialah account jualan lah. One account debit, the other account mesti credit. So account jualan, credit side. Januari 9, bank jualan, so jualan bank 500. So again, improve ini sudah selaras dengan hukum. Account jualan atau account hasil jualan ialah hasil. Jadi hasil mesti record di sebelah kredit. So you record di credit side. Dan seterusnya, belian kredit daripada syarikat ABC. Beli barang niaga lah. So account belian. Kredit arti dia hutang. You beli, you tak bayar, you hutang. Hutang siapa? Syarikat ABC. So di sini the keyword arti dia will help you to find out two account. Okay, mesti dua account. Jadi satu account ialah account belian. Satu account lagi syarikat ABC lah. Biar kalau you hutang, you must know. Must catatkan hutang siapa ni. The name is very important. So syarikat ABC. So two account here. One account belian, one account syarikat ABC. Okay, kita tengok account belian. So bukalah account belian. Jangan buka banyak-banyak account belian tau. Tadi sudah buka, so sambung dengan account belian yang ada. Jangan banyak account belian. Sama, satu account sama saja. Account belian but you sambungkan. Okay, so account belian dia adalah belanja. You beli barang, dia belanja. So mesti record di sebelah debit lah. Okay, belanja kan debit kan. Okay, so with Januari 10, kita tulis jumlah dia 1,800. Dan 1,800 ini apa? Hutang siapa? Beli daripada siapa? Syarikat ABC. Okay. Kalau Januari 3, kita tak hutang kan? Kita bayar. So, kita letak bank. Kalau you hutang, mesti nama syarikat tu. Okay. So, menunjukkan ini account belanja. So, we debit. So, satu account lagi mesti kredit lah. Account itu apa? You tulis apa di sini? Syarikat ABC. So, we go to buka lah syarikat ABC. Okay, syarikat ABC. Kalau dia nama syarikat, tak perlu letak account here. Just syarikat ABC. So, syarikat ABC, kita hutang dia kan. Kita beli, kita tak bayar hutang. Jadi, hutang ialah liability. Kalau liability, mesti credit side. So, kita record di sebelah credit side. Januari 10, kita hutang syarikat ABC 1,800. Kenapa? Kerana kita beli barang niaga daripadanya. So, record credit. So, satu catatan debit, satu catatan kredit. And why we record here credit? Because this is our liability. It's account liability. Mengikut hukum, liability mesti kredit. Okay? Dan seterusnya, pulangan barang niaga kepada syarikat ABC 200. Tadi kita belikan dan mungkin barang itu rosak, kita pulangkan. So, account dia, account pulangan belian. Pulang kepada siapa? Syarikat ABC. So, dua account. Satu account pulangan belian, satu account syarikat ABC. So, kita buka lah account pulangan belian. Account syarikat ABC tak perlu buka lagi, biar tadi kan sudah ada. Kita teruskan. So, tadi kita sudah belikan pada 10. So, kita hutang dia. Tetapi sekarang kita return barang yang rosak. Jadi, hutang kita sudah kurang. So, kita akan catat di sebelah debit. Menunjukkan hutang sekarang sudah kurang. When you put in opposite side, it become tolak. At first, I hutang dia 1,800. So, now I return barang. I kurang. Now, my hutang dia sudah kurang. So, I must catat in debit side. If you catat in credit side, arti dia bertambah hutang anda. Ini kan account liability. Account liability catat di kredit. Semakin besar kredit, semakin banyak hutang. So, kalau you nak kurangkan hutang, you want to minus from the hutang, you mesti di sebalik opposite side. So, mesti catat di debit side. So, di debit side, you letaklah tarikh dia 200, you hutang kurang 200,
Untuk apa? Why? Kerana you adanya pulangan belian. So, account syarikat ABC you put in debit side. And account pulangan belian, satu account lagi, account pulangan belian you put in credit side. RM200. Kerana you pulangkan barang seolah-olah you sudah untung kan. Because you hutang you kurang sudah untung. Like hasil, seolah-olah macam hasil, so credit side lah. Okay, so satu debit, satu kredit. Okay, seterusnya ialah jualan. Ini jualan kepada syarikat Istana. So, dua account jualan. Dan jual kepada siapa? Syarikat Istana. Di sini erti dia jualan kredit lah. Erti dia you jual, dia hutang. Syarikat Istana tak bayar, dia hutang anda. So, the name is very important. Syarikat Istana and jualan. So, ini dia account jualan. Okay, tadi kan sudah ada, kita sambung saja. So, 14, syarikat Istana 2,000. Kita catat di sebelah kredit jualan kerana dia account hasil. Account jualan mesti kredit side hasil. So, you catat sebelah kredit menunjukkan now you got hasil jualan 2,000. Tetapi you cannot put that bank kerana dia tak bayar hutang. So, siapa hutang? Syarikat Istana. The name is very important. So, you put that syarikat Istana 2,000. So, another account is syarikat Istana lah. Okay, syarikat Istana. Then you mesti record di debit side kerana syarikat Istana ialah aset anda, penghutang anda. Account belum terima, dia hutang anda, jadi is your asset. So, mesti record di split debit side. Okay, then dia hutang anda sebab apa? Kerana you jual barang kepada dia, jualan. Okay, so satu kredit, satu debit. Kredit sini kerana hasil. We debit account syarikat Istana kerana syarikat Istana ialah penghutang kita. Account belum terima kita. Dia hutang kita ialah aset. So, aset mesti debit. Okay, dan seterusnya, tadi kita beli tadi ABC kan. Now kita jelaskan hutang. ABC sebahagian hutang saja dengan tunai 300. So, the keyword here, syarikat ABC and account tunai. So, account tunai, kita jelaskan hutang dia wang keluar. So, kita catat sebelah kredit lah. Wang keluar 300, bayar kepada siapa? Syarikat ABC. So, credit side. Kita tulis syarikat ABC. So, another account syarikat ABC lah. Okay. Wang keluar, bayar kepada ABC. So, kita catat di sebelah debit ABC kerana menunjukkan hutang kita sudah kurang. If credit side, more is hutang kan. So, now I bayar kurang hutang, mesti debit side lah. So, I bayar dengan tunai 300. Okay. Then, number 16, ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri. Pemilik ambil barang. So, account ambilan. Okay. Then, dia ambil barang. So, barang tidak account belian. Apa yang kita beli nak jual sudah diambil. So, what you beli sudah kurang. So, it's account ambilan and account belian. So, ni belian. Credit side kerana apa yang kita beli itu sudah diambil. So, dia tolak. Okay. Dia ambil oleh siapa? Pemilik. Kalau pemilik ambil, we put in ambilan. So, credit side, we write dia ambilan. So, satu account lagi ialah account ambilan. Okay, account ambilan. Debit side, biar ini kredit kan. So, ini debit. So, you write there 100. Dia ambil barang niaga. So, menyebabkan barang kita yang nak jual tu sudah kurang. So, you write there belian. Okay, yang ni seterusnya. Syarikat Istana pulangkan barang yang rosak. Tadi kita jual kepada Istana kan. Sekarang ada barang rosak, dia pulangkan kepada kita. So, account dia syarikat Istana dan pulangan jualan. Apa yang kita jual dipulangkan. So, put in pulangan jualan. Okay, ataupun pulangan masuk. Biar apa pulang masuk kepada kita. Okay. So, dia syarikat Istana, dia tadi kita jual kepada dia 2,000 kan. Sekarang dia pulang barang. So, barang
You jangan debit sini. Kalau you debit, arti dia bertambah hutang dia kepada anda. Sekarang dia return goods kan, hutang dia sudah kurang, so mesti opposite side. So 300. Kenapa hutang kurang? Kerana adanya pulangan jualan. So you write there pulangan jualan. So another account is account pulangan jualan. Mesti debit. Kerana dia seolah-olah macam rugi kan. You sudah jual kurang, you rugi. Like, macam belanja lah, so debit side. Okay. Dan seterusnya, membayar kadar bayaran, like the bill, electric, telephone, or secara tunai. So account dia, account belanja kadar bayaran, account tunai. So account tunai membayar wang keluar kan. So credit side, wang keluar 150 untuk apa? Membayar belanja kadar bayaran. So you write there, belanja kadar bayaran. So another account is account belanja kadar bayaran. Kerana dia account belanja, mesti debit. So you record in debit side. Okay. Seterusnya, 27, memberi perabot secara kredit daripada kedai untuk kegunaan pejabat. So, kalau kita beli perabot, bukan nak jual, tak boleh rekod di akaun belian. Apa you beli, you record apa yang you beli itu. Okay, you beli perabot, so you record in akaun perabot. Then, you beli tak bayar, you hutang. So, account kedai is the next account. Okay, perabot and kedai. Okay, you beli perabot, so dia asset kan, asset debit side. Okay, you asset, you beli 3,400, you tak bayar. So, must write the name, hutang siapa? Kedai. So, kedai ialah penghutang kita, ialah liability, mesti record di sebelah kredit. Okay, you hutang dia kenapa? Kerana you beli perabot daripada dia. So, is a liability, mesti record dalam credit side. Account perabot is account asset, mesti record di debit side. Okay, yang ni mengambil wang tunai daripada pejabat. Account ambilan again. Tadi dia ambil barang, sekarang ambil tunai. Dari pejabat, pejabat ialah account tunai lah. Okay, untuk membayar yuran sekolah anak. Jadi, account ambilan dan account tunai. Pejabat diwakili oleh account tunai. So, account ambilan. Okay, debit 28. Dia ambil apa? Apa dia ambil, you tulis tunai. Kalau dia ambil wang bank 80. So, account ambilan seolah-olah macam belanja lah. So, debit side. Okay. Then, tunai kurang. So, account tunai mesti kredit. Okay. Satu catatan kredit, satu catatan debit. Okay. Then, account ambilan pada akhir tempoh end of the year, nanti dia akan masuk kredit akaun ambilan, you tutup dan akan masuk akaun modal. Yang ni cikgu sudah ajar lah pada video sebelum dia. But now you learn how to debit credit lah. Okay, kalau ambil tunai, keluar dari tunai, debit ambilan. Okay, jual secara kredit kepada syarikat Q. Ini samalah catatannya. Akaun jualan and akaun syarikat Q. Okay. Akaun jualan sebelah kredit kerana dia hasil. So, you tak dapat wang kan. So, the name must write down syarikat Q. Then, you kena buka lah akaun syarikat Q menunjukkan dia hutang anda. Dia hutang anda, syarikat Q ialah aset anda. Akaun belum terima atau penghutang anda. Dia aset, jadi mesti debit side. Okay. Dan seterusnya, jelaskan semua hutang kepada syarikat ABC dengan cek. So, the keyword here, syarikat ABC, check account bank. So, account bank and account syarikat ABC. So, ni dia. Account bank, you jelaskan hutang kan. So, wang keluar. Hutang bayar kepada siapa? You take out 1200 bayar kepada syarikat ABC. So, you credit right ABC. So, ni syarikat ABC, you credit sini, syarikat ABC mesti debit.
Dia debit juga bukan sebab kerana sistem cadangan bagus saja. Salah satu sebab kerana kurangkan hutang. At first dia hutang dia kan, now you bayar, you kurang hutang, mesti debit lah. Okay, jangan sebelah kredit tambah hutang. Okay, so you bayar 1,200. Tulis bayar dengan cek bank. Dan dia kata jelaskan semua hutang. So you kena hati-hatilah. Dia hutang 1,800. Kalau you tengok sebelum tu ada pulangan barangan, then you pay cash before that, now you pay in bank. Total you already paid 1,700. Arti dia anda bagi dia diskaun RM100. Okay, after this dia tak ada lagi lah, you tak hutang dia lagi. Okay, this account sudah tak ada lah. Okay, so boleh tutup lah, settle. Tak hutang lagi. Okay, so you bagi dia bukan kita bagi dia bagi kita discount. So we call it discount diterima. So seolah-olah like kita untung lah. Walaupun not the real money you get, you just pay less. But actually like secara tak langsung you kan macam dapat hasil extra. So kita buka account discount diterima. Dia seolah-olah macam hasil, so credit side. Okay. Ini bayar gaji dengan cek, so account belanja gaji, then account bank. Okay, tulis belanja gaji, wang keluarkan, so credit side. You bayar untuk apa? Belanja gaji. So for form 6, perkataan belanja mesti ada. Kalau tak ada nanti kosong markah dalam exam. Jangan letak gaji saja, mesti belanja gaji. Okay, belanja kadar bayaran, like just now. Okay, perkataan belanja mesti ada. So you bayar credit side, account bank. So account lagi satu, account belanja gaji. Yeah. Okay, dia record di sebelah debit kerana dia adalah account belanja. Belanja mesti debit. Dan last, membayar sewa dengan tunai. Again, dia adalah belanja, so belanja sewa. Tunai ni account tunai. So account tunai you bayarkan, so wang keluar. You bayar untuk apa? Belanja sewa. So account satu lagi ialah account belanja sewa, mesti debit side kerana dia account belanja. Okay. Dan pada akhir bulan kita nak tahu kan berapa, we have to tutup all the account. Semua account ni tutup, dan semua account ni akan tutup dan kita sediakan imbangan tuga. Imbangan tuga pada on the date, pada tarikh ni, pada 31 Januari 2021. Okay, semua account, all the account lah. Tapi cikgu tak cukup tempat, dua account ni cikgu tak masuk, sebab tu kena ada lah ya. So, imbangan tuga ni actually dia follow the hukum perakaunan. Account modal ialah liability, jadi dia credit side. Account bank ialah asset, jadi dia debit. Account belian macam belanja, debit. Kenderaan ialah asset, debit. Jadi dia exactly follow the hukum. Belanja, debit, asset, debit, liability, credit, hasil kredit. So all the account you tutup, you kirakan anda bawa ke bawah dia. All this you kirakan. Dan the baki dia you hantar ke sini. Debit dan kredit mesti sama. Okay, kalau sama erti dia you buat betul lah. Kerana kita buat sekali debit, sekali kredit kan. Sekali debit 100, kredit 100, but different account. So by right should be debit and credit should be the same. Because every time we do one debit side 5,000, credit side pun 5,000. So should be balance up. Okay, kalau tak balance erti dia ada silap mana-mana. Okay, so macam mana yang ni ialah baki dia, the amount here. So how to count the baki? Ini cikgu tunjuk account bank. Okay, nak
kira pagi ya, because I know I must know the pagi dipindah ke sini. Okay, so the pagi dia senang saja, kita jumlahkan semua two side, yang mana lebih besar. Okay, so biasanya account bank, account tunai, debit side lebih besar lah, so kita jumlahkan. Okay, tetapi kalau sini, let's say the account jualan, account jualan credit side lebih besar, so the jumlah besar should be follow here. Okay, yang ni kerusi besar ni akan ikut sebelah mana yang lebih besar. Di sini debit side lebih besar kan, so we write down the jumlah besar here, follow, because debit side lebih besar. Ini kerusi besar hanya diduduki oleh sebelah mana yang lebih besar. Debit lebih besar, ditulislah nilai dia. Kalau kredit lebih besar, ditulislah nilai di sini. Okay, so yang lebih besar, yang ni tolaklah nilai yang di sini yang lebih kecil. 20500 ni tolak 700, tolak ni, tolak ni, tolak ni, sampai belanja kaji, dan you dapatlah pagi dia 14600. So that means this is the money left. Ini the money wang masuk lepas you pay. Inilah pagi dia. Okay, so this pagi will be used for next month. So you write inside here, pagi hendak ke bawah, arti dia pagi dibawa ke bulan hadapan. So you credit here, ni mesti debit. You jangan pula sini. Opposite side, HB, BB opposite side to show that you still got money. If you brought here, mean your money sudah keluar. Mesti sini. So beginning of next month, you masih ada wang 14,600. So nanti 14,600 ini you catatlah di sini. Okay, all the pagi. Same lah for all the account, you do the same. Okay, carilah pagi dan letak sini. Okay. Contoh dia account jualan. You campurkan semua ni. This is the pagi lah actually. Biar dia tak ada debit kan, so this will didapati jumlah dia, then you letaklah sini. Okay, account ABC tak ada pagi, dan tak perlu lagi lah, you tak hutang dia lagi. Tetapi macam syarikat Istana adalah pagi dia 2000, you jumlah besar 2000, tolak 300, so pagi anda ke bawah 1700. Arti dia masih hutang anda end of January 1700. And this money will bring to next month. So you tulis sana Februari 1 pagi ke bawah 1700. And 1700 nanti you letaklah di sini. Masuk sini. Menunjukkan pada sehingga 31 Januari syarikat Istana masih hutang anda 1700.